عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita mulakan kuliah kita pada malam ini. Walaupun saya faham tuan-tuan masih lagi dalam mood raya. Orang Melayu ni dia raya sama dengan puasa sebulan. Tapi tak apalah kan. Cumanya kita diperlih ni dulu. Tapi sekarang alhamdulillah lah, setelah kerajaan negeri menyatukan jamuan hari raya ni pada satu hari ya. Kalau tidak dulu setiap jabatan ada sebulan tak buat apa, kerja duk pergi raya jabatan tu jabatan ni. Tak jadi kerja. Makan free memang sedap lah kan. Tapi macam itulah saya ambil juga langkah pada hari ini untuk memulakan kuliah. Walaupun sebahagian besar kita mungkin ada masih lagi duk pergi raya sana sini. Dan agak mengejut, kita buat juga malam ni jamuan di Masjid Alwi ni. Bubuh nama jamuan raya lah. Hari raya dah habis dah. Dan mudah-mudahan ada untuk kita semua nanti. Dan juga kita akan melancarkan satu program nanti yang insya-Allah saya akan maklumkan. Kita ambil ruang ni untuk membaca hadis ni kerana saya bimbang minggu yang akan datang dan selepas daripada itu banyak sangat aktiviti. Saya pun terlibat dengan banyak seminar di dalam dan di luar negara. Jadi saya bimbang tak sempat kuliah-kuliah yang selepas daripada ini. Hadis yang berikutnya ialah hadis daripada Anas radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam uridat alayya ujuru ummati hatta qadhatu yukhrijuha ar-rajulu minal masjid. Rawahu Abu Dawud wa Tirmidzi wastaghrabahu yani At-Tirmidzi menyatakan hadis ini gharib. Hadis ini wasahahu Ibn Khuzaimah mensahihkan hadis ini. Dari segi sanad hadis ni ia dhaif. Bukan terlalu dhaif tapi ia dhaif. Ada syawahid. Syawahid ni maksud ada bukti-bukti yang lain yang menyokong konten hadis ini. Dia sokong. Dia kata dari segi konten tu isi kandungan dia itu bertepatan. Tapi hadis still dhaif. Kandungannya boleh diterima, khususnya di dalam bab fadail, bab yang membabitkan fadilat atau perkara-perkara yang membabitkan hal-hal yang seperti yang ada di dalam isi kandungan hadis ini. Tuan-tuan sekalian, hadis ini bila kita sebut dhaif, maksudnya kita Ibn Hajar memasukkannya kerana ia boleh dipakai dalam Ibn Hajar. Dia masukkan sebuah hadis-hadis di sini dalam Bulughul Maram ini yang menjadi hujah-hujah para fuqaha. Dan Ibn Hajar masukkan hadis ini kerana hadis ini diguna oleh para fuqaha, iaitu ahli fiqh, di dalam membahaskan bab-bab yang berkaitan. Walaupun dari segi sanadnya tadi ia dhaif, macam saya sebutkan tadi,
Tetapi isi kandungan hadis ini ada riwayat ataupun ada nas-nas Al-Quran dan nas-nas sunnah yang support isi kandungan. Dia di dalam hadis ni, satu dia panggil mutaba'ah, satu dia panggil syawahid. Mutaba'ah hadis itu ia lemah umpamanya, tetapi ia ada jalur rawi yang lain yang boleh skip rawi yang lemah, maka hadis itu sampai kepada sumbernya melalui rawi yang tidak lemah. Itu dinamakan dengan mutaba'ah. Maksudnya kalau hadis itu melalui A, B, C, D, kalau diandaikan bahawa saja B itu dhaif, ada riwayat, ada jalur ataupun ada sanad yang lain yang tidak melalui rawi yang dhaif tapi sampai kepada sumber hadis, maka mutaba'ah yang seperti itu mengangkat sesuatu hadis. Ini dalam pengajian sanad. Ini ada satu bab khas. Orang yang mengaji agama ni, dia kena mengaji bab ni, bab sanad. Bila dia tak mengaji bab ni, dia dah buat heran. Puak dia asyik-asyik tu hadis dhaif. Nak dhaif kat mana boleh kita tahu dhaif ke ada? Ada dalam buku. Jadi dia tak mengaji satu ilmu yang penting di dalam agama. Dan ilmu hadis itu berkembang agak mutaakhir bagi sebahagian negara dan banyak negara umat Islam. Setelah kitab-kitab hadis dikumpulkan, ada ketidakpedulian pada satu masa menyebabkan tersebarnya sangat banyak hadis palsu, hadis yang tersangat dhaif, dibaca di mimbar, dibaca oleh ulama-ulama sebahagiannya yang bukan daripada bidang hadis, sehingga ia tersebar di kalangan umat Islam. Dan kemudian bila datang para ulama bangkit jahabis, bangkit nak bela hadis, ramai akan buat heran dah. Selama ni duk baca tak kata dhaif pun, tak kata palsu pun, kerana tidak ada orang yang mengingatkannya. Padahal hal-hal itu disebut di dalam kitab-kitab hadis yang turas, yang asal, yang ditulis oleh para ulama. Hadis syawahid dia ada weaknesses. Maksudnya dia ada penyaksian. Dari segi sanad ia dhaif, tapi konten dia sama macam Quran kata. So dalam keadaan itu dia boleh menyokong di sudut konten itu walaupun tidak menyokong di sudut sanad. Ini ilmu di dalam hadis, dan saya sebut sedikit sebagai muqaddimah kepada hadisnya. Daripada Anas radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, uridat alayya ujuru ummati, dibentangkan kepadaku ujur ni, asal dia ajrun. Ajrun dia asalnya upah. In ajriya illa ala Allah, upah aku Allah yang bayar. Para anbiya kata ajri, pahala digunakan oleh Al-Quran dan Sunnah kadang-kadang dengan menggunakan perkataan ujur, seakan-akan Allah Azza wa Jal mengupah kerja kita, padahal Allah tak terikat dengan kita, tapi rahmat Allah dia upah kita. Sedangkan upah itu pada asal bahasa aja, kita upah orang bagi satu kerja yang dia memberi manfaat kepada kita. Dia bagi manfaat pada kita, kita bagi upah kat dia. Allah Azza wa Jal, ibadah kita pada Allah tidak memberi manfaat pada Allah, kerana Allah Ghaniyun Hamid, maha kaya lagi maha terpuji, tidak memerlukan kepada ibadah kita. Tapi Allah sebut perkataan ujur sebagai nak tanda bahawa saja setiap perbuatan kita itu dibayar, perbuatan baik itu diberikan habuannya, upahnya.
rahmat Tuhan. Kata dalam hadis dia, uridan alayya ujuru ummati, dibentangkan kepadaku upah-upah atau pahala-pahala umatku, hatta qadhatu yukhrijaha ar-rajulu minal masjid, sehinggalah habuk. Qadhah dia asalnya debu habuk, benda-benda yang serbuk kecil-kecil, tumpahan makanan, apa saja qadhah. Hingga kan dalam bahasa kita pick of the dust, benda yang habuk. Hatta habuk pun yang dikeluarkan oleh seorang lelaki daripada masjid, dia mendapat pahala. yakni besarnya perhitungan Allah Azza wa Jalla, halusnya perhitungan Allah Azza wa Jalla, sehingga habuk yang halus yang dia bukan tak perasan, dia tengok ada habuk, dia kutip habuk di kapek tu, ujung-ujung jari dia saja dia buang daripada masjid. Di dalam riwayat ini dia kata, Nabi kata Allah bentangkan pahala itu daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Perkataan dalam hadis di sebelum saya nak sebut, perkataan dalam hadis dia kata uridat alayya ujuru ummati, dibentangkan kepadaku pahala-pahala umatku. Umat Nabi sallallahu alaihi wasallam ada dua bahagian, dua golongan umat. Satu umat Nabi yang dipanggil ummatud da'wah, yang kedua dipanggil sebagai ummatul ijabah. Ummatud da'wah ialah umat dakwah, yakni umat yang mana mereka itu Nabi berdakwah pada mereka dan mereka itu wajib menerima dakwah Nabi. Ia merangkumi Muslim, kafir, semua. Siapa saja yang menjadi, yang lahir setelah Nabi SAW diutuskan menjadi Rasul, dia adalah umat Nabi di sudut dia ummatud da'wah, di sudut umat dakwah. Maksud mereka termasuk hatta Yahudi, Kristian, umat Nabi dah, umat Nabi. Di sudut apa? Kewajipan menerima dakwah Nabi SAW. Yang tu dia panggil ummatud dakwah. Itu selaras dengan hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Di dalam sahihnya Nabi SAW bersabda, kata Nabi, la yasma'u bi ahadun min hadhihi al-ummah yahudiyun aw nasraniyun, tidak, la yasma'u bi ahadun min hadhihi al-ummah, tidak seorang pun di kalangan umat ini yang mendengar ajaran Nabi. Nabi kata Yahudiyun atau Nasraniyun, sama ada Yahudi ataupun Nasrani. Maksudnya Nasrani yang Yahudi juga umat. Summa yamut walam yu'min bi, kemudian dia mati, dia tidak beriman dengan aku. Walam yu'minu billadhi ursiltu bihi, dia tak beriman dengan apa yang mana aku telah dihantar dengannya, yakni wahyu. Ajaran Islam ni dia dengar tapi dia tak beriman, kata Nabi, illa kana min ashabin nar, melainkan dia termasuk dalam ahli neraka. Nabi kata la yasma'u bi ahadun min hadhihi al-ummah, Nabi guna perkataan ummah, tidak seseorang pun yang mendengar aku daripada umat ini, Yahudiyun atau Nasraniyun, Yahudi, Nasrani,
Thumma yamut, kemudian dia mati, walam yu'min billadhi ursiltu bihi, kemudian dia tak beriman dengan apa yang aku diutuskan dengannya, illa kana min ashabin nar, melainkan dia termasuk dalam ahli neraka. Ramai orang tanya, dia tak beriman tapi dia baik. Kita judge satu benda zahir. Bagaimana satu orang, tuan-tuan, ketuhanan ni, tauhid, ketuhanan ni, beriman dengan Allah ni, suatu urusan yang besar yang manusia bila percaya Tuhan ni, dia tak akan boleh tolak. Ahli sihir Firaun yang duk lawan dengan Musa tu, bila dia percaya, dia tak tolak. Sekalipun Firaun potong tangan dan kakinya bersilang. Kerana iman ni sesuatu yang dahsyat, Allah jadikan dalam fitrah manusia. Sebab tu tuan-tuan, apabila orang yang mengetahui kebenaran, kita tengok menangis, terjatuh dia, beriman. Tiba-tiba orang tu dia kata baik, dia refuse, dia tolak nak beriman dengan Tuhan ni. Apalagi kerasnya jiwa dan degilnya diri melebihi daripada hal itu. Walaupun mungkin kita tengok dia bercakap lembut, tapi dalamannya dahsyat. Kalau orang tu menolak mengaku mak bapak dia, pun kita teruk dia ni bagus, tapi mak dia tak mengaku mak, teruk kita kan. Tapi seseorang yang sampai kepadanya ajaran Nabi, setelah berlakunya apa yang disebut iqamatul hujjah, ditegakkan hujjah yang disebut dalam Al-Quran itu, wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atha rasula, kami tidak akan mengazab sehingga kami menghantar rasul, yakni kami menghantar hujjah kami. Setelah hujjah itu tertegak di dalam dirinya, setelah dia meyakini benarnya ajaran Islam, benarnya Muhammad, benarnya oneness, tauhid, benarnya Allah sebagai ilah yang benar, dan Muhammad dan Rasul yang diutuskan oleh Tuhan yang benar itu, dia tak mau beriman. Dia tak mau. Aku tahu benar Tuhan, memang Tuhan hantar, tapi aku tak mau beriman. Kalau dia tak dapat, tak jelas, tu cerita lain. Dia taklah kawan tu main terang, tak apa nak betul kat dia, dia pun tak faham, kawan tu pun tak tegakkan hujah, itu mungkin dia ada keuzuran di sisi Allah. Tapi setelah berlaku iqamatul hujjah, tertegaknya hujjah, very clear, masuk dalam diri dia, ini, this is the true religion, ini agama yang betul, tapi dia refused, dia tolak, dia memang ahli neraka. Dia memang ahli neraka, sekalipun dia bapa saudara Nabi Abu Talib. Memanglah kita simpatilah, kadang-kadang tengok zahir kita, kadang-kadang dia bagi bantuan kepada orang miskin, dia tolong, tapi what kind of manusia, servant of God, hamba Tuhan, bila you tolak Tuhan? Karena kita punya emosi kadang-kadang mengatasi perhitungan kita. Kita kata kesian, dia baik tapi dia takkan dia nak masuk neraka. Saya ramai tokoh-tokoh peringkat negara ni lah, utama yang veteran-veteran yang hidup pada zaman British tu, yang masih hidup kan, selalu tanya, takkan kalau dia baik dia masuk neraka? Kerana dia menolak sesuatu yang sangat besar yang Allah jadikan fitrat Allah allati fatara an-nas 'alaiha. Allah jadikan dia duduk dalam diri manusia, kepercayaan kepada Allah yang benar. Kalau kita percaya ia benar dan Rasulnya ia hantar, kita tolak dia, ahli neraka. Orang bukan Islam dengar dia sensitif lah.
Dia kata ahli neraka. Di sisi kami, oh no, kami tak ahli neraka. Kami, tak apalah. Kamu kata kamu tak ahli neraka. Di sisi nas kami ahli neraka. Habis tu dia kata, tu orang yang tak tahu, ahli neraka. Kalau dia tahu, ahli neraka. Dia tak tahu. Al-Imam Al-Ghazali tulis. Al-Imam Ibn Qayyim tulis dalam Miftahus Sa'adah. Kalau tak tahu, tak sampai, ataupun orang yang sampai tu tak clear, dia ada keuzuran lah. Kerana Al-Quran kata, wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'asa rasula. Saya pernah ada satu diskusi di Oxford. Sekarang Oxford panas. Dulu, can non-Muslim be saved? Can non-Muslim be saved? Bolehkah orang non-Muslim selamat? Dia orang kata itulah dia. Tapi kita punya jawapan, dia boleh selamat only satu perkara. Tak ada siapa sampaikan ajaran kepadanya. Tapi kalau tak ada siapa sampaikan ajaran kepadanya, orang Islam yang tak menyampaikan itu menanggung dosa di hadapan Tuhan. Balighu anni walau ayah. Sampaikan daripadaku walau satu ayat. Nabi kata, tanggungjawab kita. Sebab tu sebahagian para ulama kita kadang-kadang kita tak buat. Jumpa non-Muslim, dia pun akan beritahu, saya nak beritahu satu benda yang benar ialah Allah dan Rasul yang dia hantar namanya Muhammad. Kalau kamu beriman dengan ini, inilah ajaran yang benar, kamu akan menemui kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Dia bagi tahu. Dan kita kata dia pakai dia bagi tahu. Bagi tahu dia tu. Bagi tahu ke dia, habaq dia. Ada orang Arab dia tak boleh nak cakap Melayu, dia cakap Arab putih. Dia kata at least, alal aqal, sekurang-kurangnya nanti dia jangan dakwa aku di akhirat. Aku dah bagi tahu dia. Kita lah, kita takut. Kita kawan dengan macam-macam non-Muslim, kita tak habaq agama kat dia. Kita hutang dengan dia, kita bertengkar bab politik, kita ajak dia masuk parti kita, tapi kita tak pernah ajak dia masuk agama kita. Sebahagian perkumpulan politik hanya cakap pandai, dia kata, oh semua orang punya dakwah, tak ada rahmah, tak ada apa. Tapi tak ada lagi orang yang duk berkawan, yang bukan Islam, yang kawan dalam parti politik dia tu yang masuk Islam, tak tengok lagi. Duk tengok, duk ke lawan Islam dah. Tapi pendakwah, orang komplain, Ahmad Didat, sekurang-kurangnya berapa ribu orang masuk Islam di tangan Ahmad Didat. Dr. Zakir Naik, walaupun ada orang mungkin tak setuju dengan sebagian approach dah, berapa ramai orang masuk Islam. Orang yang saya bukan kata perfect apa yang mereka buat tu dan agree dengan semua dia punya approach, tak. Tapi kadang-kadang hak pergi mengajak di kuliah dakwah, ceramah macam saya ke, cerita tentang pendekatan dakwah yang bagus, tak, kadang-kadang tak ada siapa yang dengar masuk Islam pun. Hatta orang Islam yang dengar pun tidak kembali kepada agama pun. Saya pernah hadir satu perbahasan di satu universiti. Komplain Ahmad Didat. Ahmad Didat ni tidak ada hikmah, tidak apa pendekatan yang sepatutnya. Saya tanya dia, pendekatan yang sepatutnya yang doktor bagi tahu tadi lah, ini pendekatan. Berapa orang masuk Islam, dia punya pendekatan? Tak ada lah dia. Tak ada. Jadi pensyarah universiti 12 tahun duk cerita pendekatan dia, belum satu orang masuk Islam. Ahmad Didat tidak ada PhD, ribu orang masuk Islam. Masuk Islam. Dakwah di samping uslub, di samping hikmah. Sebab tu perkataan hikmah semalam saya sebut. Perkataan hikmah bukan soal cakap bagi lemah lembut, tak. Al-isabah fil qawli wal fa'l, tepat di dalam perkataan dan perbuat mengenai sasaran. Dia cakap tu kena. Dakwah kepada orang Melayu mungkin bahasa dia lain, dakwah pada orang Mak Saleh bahasa lain, orang Arab lain. Sebab itu di dalam pengajian
nusus, pengajian nas, bukan saja membaca teks, tapi mengetahui kenapa Allah memberitahu teks ini. Why? Kenapa? Kenapa itu? Dengan kenapa kita mengetahui maqasid agama, tujuan agama. Sains dalam banyak keadaan dia tidak memberitahu kenapa. Dia hanya beritahu how, bagaimana. Bagaimana hujan turun. Dia beritahu begini, wap naik, begini hujan turun. Bagaimana petir terjadi, dia beritahu. Dan apa itu molekul-molekul air, dia beritahu. Tapi sains tak beritahu kenapa taburan hujan demikian. Itu kerja Allah. Bagaimana dia membahagi-bahagikan nikmatnya di kalangan hamba-hambanya. Dan sebahagiannya kita tak dapat faham, tapi kita faham Allah alimun hakim, maha mengetahui lagi maha bijaksana. Hatta empirical science yang dibahaskan sekarang mencari fakta-fakta, ia mencari kenapa agama. Dia mencari bagaimana, tapi agama menjawab kenapa. Kenapa itu? Sebahagian kenapa itu, why, kita tak dapat jawab, tapi kita hanya mengetahui usul kepada kenapa. Allah Azza wa Jalla, kerana ia menjadi kehendak Allah, dengan kehendaknya pada hamba-hambanya, dengan kebijaksanaannya. Dan kita sebahagiannya kita kata lillahi, bagi Allah itu hikam, kebijaksanaan yang mungkin tidak sampai kepada pengetahuan kita, tapi di sisi Allah ada ilmunya. Di sisi Allah ada ilmu. Kerja kita menyampaikan. Universiti, saya dah sebut semalam, universiti, belajar di universiti, belajar ahli-ahli falsafah sampai botak, sampai ahli falsafah, filosofi. Tapi saya sebut filosofi ialah daripada Greek yang bermaksud love of wisdom, cintakan kepada hikmah. Tapi akhirnya falsafah tu bukan hikmah apa, siapa pun tak faham dia apa, dia faham. Tapi Quran kata ud'u ila sabili rabbika bil hikmah, serulah ke jalan Tuhanmu dengan hikmah, wal mau'izatul hasanah, dan mau'izah yang hasanah. Hikmah yakni perkataan itu tepat. Walaupun mungkin orang tu tak terima, tetapi di segi ukurannya tepat. Orang yang seperti itu dengan bahasa yang seperti itu, dengan penghujaan yang seperti itu, dan kita buat dengan kadar kita. Tuan-tuan mungkin bukan penceramah, nak ceramah macam saya ceramah, tapi ada orang, tuan-tuan, pengalaman, saya pernah ikut dakwah di Thailand, di utara Thailand. Kita pun bila pergi, kita tak boleh cakap Siam. Dulu sebelum ni saya jadi mufti ni, pernah ikut mereka pergi duduk di utara tu, duduk kawasan kampung-kampung di Cina Bukit, tidur di situ, babi pun ada, apa pun ada, duduk dalam kampung mereka. Sebagian ustaz-ustaz yang kita hantar ni duduk di sana, ada yang mati kena tembak, kena apa. Tapi kita oleh kerana buat gerakan dakwah tu, kita pergi masuk ke kampung-kampung. Kadang-kadang kita masuk, kita fikir kita pergi dah, tengok missionary Kristian, perempuan muda-muda, mereka dah pergi dulu lagi. Tapi saya pengalaman, kita ni bukan pandai sangat, dah lah kita tak boleh cakap bahasa dia, tapi kita pergi berdiri, kita habaq Islam agama yang benar, kita cakap. Tuan-tuan tahu, training saya di universiti. Saya sampai sekarang kalau orang jemput pergi cakap di sekolah rendah, memang saya tak boleh cakap. Bukan saya tak mau pergi, bukan belagak, tak boleh. Saya tahu budak-budak tu tak menarik lah. Kerana
bukan pendekatan lah. Dia cikgu-cikgu tu yang paling pandai lagi. Dengan anak kita pandai pujuk kan. Nak pergi cakap dengan orang kampung yang pakai kerja di bukit, bukan pergi sekolah, tapi kita cakap benda, bagi tahu Islam sekian-sekian. Hak mana hak hebat tu kawan hak terjemah tu lah. Dia terjemah. Kita rasa kita cakap ni paling biasa. Tak ada dalil hujah mana nak takkan habang ada riwayat Bukhari Muslim lah. Kita begitu, Islam adalah agama yang Tuhan hantar sekian-sekian. Dia dengar. Orang terjemah kat dia. Dalam berapa ramai orang yang mai tu, seorang dua dia tak balik. Dia kata saya masuk Islam. Dia masuk Islam. Hak mana yang kita cakap tu, budak tingkatan 1 boleh cakap ayat tu. Tapi Allah buka dada dia untuk terima Islam. Mungkin kerana kawan hak terjemah ni, dia terjemah dengan ikhlas, ataupun kita pun tak faham, dia goreng lagi sedap ke, kena masuk Islam. Cuma dah keadaan mereka tu masuk Islam. Kadang-kadang bila dia masuk Islam, dia tanya dia boleh makan babi ke tak. Kadang-kadang kita tak boleh nak ambil semua kehidupan Islam tu, dia tak boleh terjemahkan. Dia bagi anak dia kita ambil, kita bagi anak dia duduk dengan kita, dengan apa, membesar, kemudian duduk di asrama kita, di situ jugalah, kemudian sampai besar. Sempat ada yang daripada situ, daripada pak dia masuk Islam, anak dia bagi duduk dengan asrama kita, besar-besar sampai dah pergi sambung belajar di Madinah dia apa. Tapi kalau ustaz yang tunggu tu, yang kita bayar bulan-bulan tu, yang pergi duduk dengan dia tu, ada masa-masa tu yang rambut panjang lah apalah, tapi dia gangster, dia berani duduk di hutan tu. Dia Islam. Bawa budak-budak tu semayang, bawa hantar budak tu pergi sekolah biasa, kemudian ambil balik malam. Islam satu kampung. Kaedah ceramah tu tak perlu pergi universiti kat dah tu. Yalah, bila nak dalami Islam, nak baca hadis Bukhari macam ni, kena pergi lah. Tapi nak bagi orang masuk Islam, ikhlas di dalam dakwah. Ini ramai kita kehilangan hikmah, ikhlas, kesungguhan. Sebab tu saya rasa kita kena appreciate banyak kepada mereka yang berdakwah kepada saudara-saudara yang bukan Islam ni, kepada umat Nabi Muhammad. Umat apa tadi? Umat dakwah. Satu umat dakwah yang semua tadi. Satu lagi ummatul ijabah yang telah terima Islam. Kita ni umat Nabi, ummatul ijabah, umat yang telah menyahut Islam. Yang bukan Islam tu umat Nabi juga, ummatul dakwah, umat dakwah. Mereka itu kadang-kadang kita tengok saudara-saudara kita yang bersungguh, terutama yang baru masuk Islam, mereka dakwah kepada saudara-saudara yang bukan Islam ni, ummatul dakwah ni. Tak ramai orang minat. Pasal apa? Yang tu bukan dapat sampul. Banyak tak dapat sampul. Pergi ajak orang dakwah street, lepas dakwah, bagi sikit, tak ada. Penceramah dia akan rasa hebat kalau dakwah kat orang kaya, pergi rumah orang besar, sampulnya pun tebal, cakapnya pun bergaya. Ada satu orang ahli perniagaan mari rumah saya, dia duk minta pandangan saya lah tentang projek dia. Dia cerita, dia jemput satu penceramah pergi ceramah satu tempat. Dalam ceramah tu, penceramah tu ceramah, dibayar 1,000 lebih penceramah tu. Dalam dia nak balik ke airport tu, dia kata, ni saya tak sebut nama siapa ni, lagi buat melompat pula. Nak balik ke airport tu ada masa lagi banyak jam. Dia kata, ustaz, boleh tak singgah main ceramah tempat kami, ustaz? Dia kata, first soalan ustaz tu tanya, di masjid tu, ustaz, dia tanya, mereka nak bayar berapa? Dia kata, saya tawak tu. Dia kata, mereka nak bayar, ustaz singgah bayar 300. Ish, tak padan, bukan rate saya.
Sebab tu tuan-tuan, pertarungan kadangkala yang berlaku ni di dalam medan agama ni banyak bukan pertarungan kerana mempertahankan agama, tapi kerana kepentingan ramai orang. Saya tak kata kita terbebas daripadanya, tapi dalam sepanjang zaman saya buat contoh tuan-tuan, banyak kali saya buat contoh. Agama ni kalau kita ikut pakej yang Nabi bawa, kita sebenarnya tak banyak masalah. Tapi orang mau buat pakej yang lain, kerana dengan pakej yang lain tu dia boleh mendapat habuan yang lain. Yang marah ni dengar pergi habis dulu. Saya buat contoh, banyak kali saya buat contoh. Tawaf Kaabah. Berapa kali tawaf? 7 kali tawaf. Bismillah, Allah Akbar, tawaf. Antara rukun Yamani dan Hajarul Aswad, Nabi ajar doa. Doa tu kebanyakan orang hafal. Apa dah? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Doa betul-betul. Ni siapa yang pergi umrah, pergi haji, doa betul-betul. Insya-Allah Allah bagi khairud dunya wal akhirah, kebaikan dunia dan akhirat. Allah lapangkan rezeki, bagi kehidupan. Tapi orang agama ni, saya tak cerita bukan negara kita ni cerita tu di Kenya, di Afrika ni. Dia tak puas hati, bukan dia tak puas hati, dia rasa kalau ajak depa tawaf saja baca, depa semua akan independen, tak bergantung pada ustaz. Tolong larang budak-budak pergi main atas tu. Tak apa. Saya balik kepada tawaf tadi. Bila kawan tu boleh tawaf sendiri, bila tawaf sendiri, tak ada apalah ustaz tu dapat. Dia bagi tahu, makcik, kalau makcik pergi umrah, pusingan pertama makcik kena baca doa ni. Padahal Nabi tak tetapkan kita doa lah, semua orang banyak hajat dah. Nak baca Quran boleh, nak doa boleh. Pusingan pertama doa ni. Makcik tu tengok panjang, tak payah dah. Pusingan pertama tak payah dah, doa hak ustaz bagi. Pusingan kedua, pusingan ketiga, kena pusingan ketujuh makcik kata tak boleh. Makcik ingat dah ni nak baca apa ni? Tak ingat lah ustaz. Makcik tu pula first time nak pergi Kaabah pun kali pertama nak tengok Kalau makcik tak ingat, makcik kena beli buku saya buat. Dia bagi tahu pusingan pertama, pusingan kedua baca apa. Jadi dapatlah buku. Untung jual buku dah. RM10, RM15. Makcik ni baca pun merangkak lah. Tak apa, saya ada buat audio. Makcik bubuh di telinga, dia baca, makcik ikut pelan-pelan. Macam mana? Yang ni kena beli. Satu set RM200, 10 makcik RM3,000. Saya nak buat satu contoh bagaimana apabila kita tokok tambah, kita boleh buat duit. Para ulama bincang tentang hukum menghadiahkan bacaan Al-Quran kepada si mati. Di dalam mazhab Syafi'i, dalam pegangan pandangan Al-Imam Syafi'i, memang tak sampai pandangan Imam Syafi'i. Ini disebut oleh Al-Imam Nawawi yang mazhab Syafi'i. Dia sebut itu merupakan pandangan dalam mazhab Syafi'i yang disebut dalam Syarah Sahih Muslim. Tapi kebanyakan ulama kata baca Quran sampai.
Kalau kita baca Fatihah, kita kata, ya Allah, pahala ni berikanlah kepada si mati. Kalau Allah mustajabkan doa kita, sampailah pahala kita pada si mati. Termasuk yang menyokong pandangan ini Syekhul Islam Ibn Taymiyah rahimahullah. Ibn Taymiyah pun kata, ya, sampai. So, not the issue. Habis tu macam mana? Kalau orang tanya, kalau satu orang duduk, tuan-tuan ada ayah, mak meninggal ataupun saudara meninggal, tuan-tuan kata, qul huwallahu ahad, Allah, bismillahirrahmanirrahim, qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Kemudian tu, ya Allah, jadikanlah pahala bacaan ni kepada sahabat saya. Kalau Allah terima, pahala tu jadi untuk dia. No issue. Khilaf mazhab Syafi'i, Imam Syafi'i tak menolak pandangan itu. Tapi itulah khilaf. Tapi pasal apa? Dia berkelahi ni. Berkelahi ni pasal apa? Berkelahi ni bukan pasal bab tu. Bab hak baca ada tekong tu. Sebab tekong hak nak dapat makan, tekong hak nak dapat duit poket, dia kata kena baca hak package tu. Hak package ni kita habaq dah. Yang kita tak setuju tu package hak dia ambil tu. Package kena dengan nasi minyak, nasi kuning, nasi apa ni. Hari yang ketiga baca apa, kalau nak baca kena bayar berapa teh kubur. Yang tu yang kita bincang. Kalau mati kena bagi 2,000, hak ni batil package 5,000. Sebenarnya dia bukan bantah hak mana kita bagi tahu fuqaha punya pandangan tu, kita pun bagi tahu. Dia bantah sebab kita kata dia tak boleh ambil tu. Seperti mana kata dalam Syarah Al-Aqidah Tahawiyah, kalau dia mengambil upah, berartinya dia baca kerana nak mendapat habuan. Bila dia dapat habuan, dia tak dapat pahala kerana dia baca kerana bertujuan nak dapat duit dunia. Faqidu syait la yu'ti, kata Arab. Sesiapa yang kehilangan sesuatu, ia tidak dapat memberi. Dia marah kes tu, bukan kes tu. Bukan kes fuqaha tu. Hatta pandangan-pandangan, katalah orang meninggal, satu orang amalkan qaul yang dia anggap tidak kuat di segi hadis. Wahai fulan bin fulan, sesungguhnya neraka itu benar, syurga itu benar. Seperti mana dalam riwayat Abu Umamah Al-Bahili disebut oleh Imam Ibn Nawawi dalam Majmu' Syarh Muhadzab, dia kata salih. Walaupun hadis itu seperti mana yang dibahaskan oleh para fuqaha, para ulama hadis, di segi kontennya tidak memenuhi dan sanadnya juga dhaif. Tapi tak apalah kalau dia amal tak ada. Tapi yang dia bangkah tu, package tu yang hilang tu. Package hak dengan payung, package hak mai, package hak sampul, yang tu yang menjadi, itu sebenarnya isu ketegangan tu. Pasal dia kata mana lah ni mati pun tak bagi kita buat apa dah. Bila kita balik kepada krisis dalam banyak keadaan, saya tak menafikan ada yang pure ilmiah, tetapi dalam banyak keadaan ialah krisis yang berlaku ialah krisis kau kacau poyok nasi aku, yang tu. Agama, jika kita semua dapat membebaskan banyak kepentingan diri kita, banyak hal yang dapat kita baiki umat ini. Saya bercakap ni pun belum tentu saya bebas, tapi kita kena berusaha seperti itu. Dan hadis ni Nabi SAW sebut perkataan ummah yang dimaksud di sini iaitu ialah ummatul ijabah, umat ijabah, iaitu umat yang menerima ajaran Nabi. Dan kenapa dia kata hadis ni dhaif tetapi syawahid ada, iaitu kerana Quran menyokong benda ni. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Siapa buat sikit pun kebaikan, dia akan dinilai. Tuan-tuan, sebelum saya nak bagi laluan azan ni, saya nak sebut untuk diri saya dan tuan-tuan, dalam hidup ni banyak hal yang kita telah lupa, sehingga hal-hal yang baik yang kita buat pun mungkin kita lupa, apatah lagi juga mungkin hal jahat yang kita buat.
Ada mungkin beberapa orang yang kita pernah dulu muda-muda kita jumpa tepi jalan, kita kesian, kita bagi RM1, RM2, kita pun tak ingat dah cerita tu. Ada mungkin beberapa banyak orang yang mungkin kita tolong, kita pun tak ingat. Ada mungkin orang dalam keadaan bahaya, dia nak jatuh, kita pegang dia, kita pun tak ingat. Kita, dan juga mungkin kita melakukan hal yang tidak wajar kepada orang lain, kita pun dah tak ingat. Kita sering lupa. Tapi Allah tidak pernah lupa. Segala apa yang berlaku di dalam dunia ini dan kehidupan kita, ia tercatat di sisi Allah. Pada hari kita mati bertemu dengannya, entah berapa banyak hal yang kita tidak sangka, ia muncul. Kalau ia kebaikan, ia muncul di hadapan kita. Adil je Allah. Tuan punya diri ni, kita ni, tuan-tuan mungkin mengalami pengalaman yang sama. Saya yang tak ada kebajikan ni pun ada juga pengalaman macam tu. Jumpa orang, ingat tak? Dulu ni cik ada ni saya. Oh okey. Tak ingat. Tuan-tuan mungkin lebih banyak. Kita tolong. Kita lupa. Allah Azza wa Jal tak lupa. Kita zalim orang juga sama. Kita lupa. Mungkin pada kita tak zalim, menderita dia. Quran kata wala tahsabannallaha ghafilan amma ya'malu zalimun. Jangan kamu sangka Allah lupa apa yang dilakukan oleh orang yang zalim. Sebab itu, kalau kita benar-benar dalam amalan soleh ni, pertama niat yang ikhlas. Kedua, perbuatan yang betul dengan kitab dan sunnah. Kalau kita buat hatta 10 sen, RM20, RM1, RM5, tolong angkat orang, tolong elakkan orang daripada jatuh, tolong panggil dia main berlindung, dia panas, kita semua lupa, tetap tercatat di sisi Allah. Dan mudah-mudahan segala kebaikan itu tak terpadam, melainkan bila kita buat bukan kerana Allah. Mungkin hal kita buat hebat, orang tengok, Masya Allah, mufti bagusnya. Tuan-tuan nampak macam saya bagus, saya buat bukan kerana Allah. Ataupun mungkin orang lain juga berlaku, pada mata orang tip top, di sisi Allah nothing, tak ada apa-apa, tak dikira sebagai apa. Berapa banyak tokoh ilmuwan, pendakwah, penceramah yang pada mata orang ramai hebat dia, dengan ceramah dia, YouTube dia, di sisi Tuhan tak ada apa. Semua tu ceramah untuk poket semua. Berapa orang yang cakap pun tak pandai, sapu sampah tepi jalan, yataqallabu fil jannah, sedang bernikmati di dalam syurga. Kerana setiap sapuan dia, tolong orang dia, tegur siapa, tunjuk jalan dia pada orang, semuanya lillahi ta'ala. Allah Maha Adil, tuan. Untuk mufti ke syekh ke masuk syurga dengan kadar orang yang bersila di bawah ini masuk syurga, adil di sisi Allah. Tak kata kau peluang lebih, kau peluang kurang, tak ada. Bahkan silap-silap yang duduk bercakap macam saya ni lebih mudah terjun ke dalam hukuman Allah, na'udzubillah, dibandingkan yang mendengar, yang mungkin jauh lebih ikhlas daripada yang bercakap. Macam saya kata, mungkin bercakap ni, sehari mufti tak main kuliah, dia berkutuk pula ramai. Cakap ni orang tengok, orang rakam, ada nama pergi mana-mana. Nifaq, hipokrisi dalam banyak amalan manusia. Allah mengetahui siapa yang ikhlas di kalangan hamba-hamba. Sebab itu semua perjalanan kita panjang ni, semua cerita saja.
mufti ke, imam ke, makmum ke, ini semua watak yang kita saja buat. Tapi tugasan kita semua sama. Apa dia? Kutip sebanyak pahala, kurangkan dosa, bawa jumpa Allah Ta'ala. Peluang nak kutip tu pun sama. Hak besar mungkin nampak peluang besar, dosa pun mungkin banyak. Yang kecil, orang naik kereta main masjid, kereta elok, senang main masjid. Kita tengok senang dia, aku nak pergi masjid Allah, motor pun tak ada, bersikat. Allah Maha Adil. Dua-dua sah semayang, dua-dua dia terima semayang, tapi setiap jerit peluh yang melangkah mai ke masjid, setiap kesusahan yang lebih diberi pahala yang lebih. Kata Al-Imam Al-Izz Abdus Salam, qadrus thawab biqadril masyaqqah. Kadar pahala dengan kadar kesusahan. Al-Adl, Al-Hakam Al-Adl, Tuhan yang maha bijaksana lagi maha adil. Wallahu alam. Azan. Tuan-tuan, kalau ada soalan boleh hantar. Kalau tak, saya akan sebut. Semalam ni kita ada majlis, jadi saya nak sebut apa yang menjadi program yang akan kita anjurkan ini. Sebelum tu saya nak sebut hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dan sahihnya daripada Rubai' binti Muawis bin Afra, di mana Rubai' menceritakan tentang puasa pada zaman itu, bagaimana mereka melatih budak-budak berpuasa. Kata Rubai' binti Muawis, sahabiyah, ini sahabat wanita, nusawwimu sibyanana as-sighar minhum insyaallah. Kami mempuasakan, menjadikan anak-anak kami ni yang kecil-kecil ni yang puasa dengan izin Allah. Wa nadhhabu ila al-masjid fanaj'ala lahumul lu'bah. Kami bawa dia, kami pergi ke masjid, kami bagi kat dia orang mainan minal ahd, mainan yang dibuat daripada zaman dulu, bulu tu dia ikat, dia buat mainan, buat kuda ke, buat burung ke, buat apa, bagi mainan kat budak-budak. Fa idza baka, bila budak-budak ni menangis, fa idza baka ahaduhum ala ta'am, apabila budak-budak ni menangis kerana nak makan, a'tainahu iyahu, kami bagi mainan tu kat dia supaya dia tak nangis nak lapak, dapat mainan budak-budak, dia ralik. Hatta indal iftar, sehingga sampai waktu makan, buka puasa. Hadis ni menyebabkan para ulama yang mensyarahkan hadis ni menyatakan bahawasanya boleh di dalam ibadat ni, untuk latihan ni, budak-budak ni nak menggalakkan kita bagi upah kat mereka. Kita bagi sesuatu untuk galak dia tidak mukallaf lagi, budak-budak. Supaya peringkat awal ni dia buat mungkin kerana dia minat galakkan kita tu, tapi lama-lama dia akan terbiasa, dan apabila akal dia dah pandai, faham, dia dah, tubuh dia dah terbiasa dengan ibadah, akal dia juga faham, mudah-mudahan dia beristiqamah dengan ibadah. Anak-anak kita pun juga macam tu. Boleh kita kata, jom, siapa yang buat benda-benda baik ni, kita bagi upah kat dia. Boleh. Kita tak ada kata tak baik tahu, kalau buat dapat upah tak dapat pahala. Dia belum lagi, dia masih di peringkat itu. Atas itu kita ingin melancarkan di masjid ni, insya-Allah, mudah-mudahan masjid lain juga buat. Masjid Alwi ni, siapa yang menonton juga boleh menyumbang pada kita, iaitu kita nak buat tabung rezeki subuh jamaah junior. Apa dia yang kita nak buat? Anak-anak yang sekolah rendah ni, yang mai semayang subuh berjamaah di masjid, kita akan bagi setiap hari. Kalau dia mai, setiap hari kita bagi RM3.
Artinya kalau dia main sebulan, memang dia dapat RM90 dah. Artinya dia tak payah minta kat mak dia. Kalau mak pak dia bagi duit lagi dia pergi sekolah, dia ada ekstra RM3 dapat daripada masjid. Mungkin ada orang tanya, esok kalau ramai 20 orang tak apa, kita bagilah 20 orang RM60. Tapi kita percaya insya-Allah kita akan ada duit pecah ni. Tak tunggu raya ya. Kita bagi sebagai galakan. Mungkin dia hamak kat sekolah dia, sekolah budak-budak sekolah main sembahyang subuh. Tuan-tuan, bukan senang sembahyang subuh. Yang tua sihat-sihat ni pun subuh hilang. Tengok semua boleh, main bola boleh, angkat boleh, pergi gym boleh, bangun subuh sembahyang jemaah tak boleh. Ini pun kita kena muhasabah diri kita jugalah. Manusia ni bagaimana dia memulakan hari dia? Sepatutnya kita memulakan hari kita ni terbaik, bangun awal, wudu, tahajud. Ini saya nasihatkan diri saya lah, tuan-tuan juga. Tak ada jalan yang terbaik dalam hidup ni untuk menikmati nikmat hidup melebihi tahajud. Tak ada. Allah akan tolong, akan sabatkan kita, diberikan, dinampakkan kita apa yang orang tak nampak, ditunjukkan kepada kita jalan. Sebab tu Nabi SAW seperti mana kata Aisyah, dengan apa Nabi membuka salat dah? Allahumma rabb Jibril wa Mikail wa Israfil fatiras samawati wal ard alimul ghaibi wasyahada anta tahkum baina ibadika fima kanu fihi yakhtalifun ihdini lima ikhtalifa fihi minal haqqi biidzni innaka tahdi man tasya'u ila siratal mustaqim. Ni zaman macam-macam duk berbalah orang ni. Wahai Tuhan Jibril, Mikail, Israfil, pencipta langit dan bumi, Engkau yang mengetahui yang gaib dan Engkau yang menghukum di kalangan hamba-hambamu apa yang mereka selisihkan. Tunjukkan aku pada jalan yang lurus. Tiap-tiap malam, pukul 3 pagi, pukul 4 pagi, bangun. Tiap-tiap malam minta supaya Allah tunjuk. Mudah-mudahan Allah tunjukkan kita. Tenang diri kita, tahu jalan kita nak tuju. Manusia berselisih banyak. 10 orang ustaz dengar 10 orang macam-macam. Anta tahkum baina ibadika fima kanu fi yakhtalifun. Bukan soal argument dan hujah saja, tapi soal memohon daripada Allah Ta'ala supaya menunjukkan kita. Pagi bangun, solat, sujud, minta kepada Allah. Kemudian kita witir, pergi ke masjid, solat 2 rakaat sebelum subuh, solat subuh berjamaah, bermulakah sosial hidup kita. Lepas tu balik, bersiap pergi kerja. Nikmat dalam hidup. Kalau semua rakyat negeri Perlis ni sembahyang subuh berjemaah, insya-Allah kita tak ada masyarakat yang pemalas. Ajaib nikmat Tuhan bila manusia bangun pagi ni, bangun tahajud, bangun sembahyang subuh. Sesiapa yang melalui perjalanan hidup itu, dia boleh bagi tahu kita macam mana kalau ada hari yang dia tak pergi sembahyang subuh berjemaah ataupun tak bangun sembahyang tahajud. Apa gelora dan gelisahnya dirinya pada hari berkenaan. Tapi bagi hak tak pernah duduk sembahyang tu, dia kata aku tak ada apa lah kan. Macam orang hak duduk biasa duduk kotak lah kan. Dia duduk, hari dia pakai baju baru dia terkejut. Hari dia mandi bersih dia terkejut lah. Tapi kalau kita duduk pernah bersih, kita kena kotak, oh kita tak selesa. Anak-anak kita masih kecil. Kita sendirilah, saya nasihat diri saya lah, tuan-tuan mungkin dah buat. Anak-anak kita ajak bangun main masjid subuh-subuh. Kalau dia boleh main masjid subuh, kita bagi RM3 ke dah. Bukan balasan lah RM3 tu, galakkan untuk dia. Tapi mudah-mudahan kalau semua masjid buat di negeri Perlis ni, budak-budak ni membesar dengan biasa hadir ke masjid. Saya kecil-kecil dulu, bukan cerita saya baik apa,
Nakal pun ada, tak cerita lah dalam kuliah kan. Cerita hak baik saja lah. Tapi saya ingat saya daripada kecil memang pi dulu, orang dulu tuan, kesedaran sembahyang bukan macam lah. Tok saya meninggal, dia beli torchlight satu kat saya. Saya seorang-seorang ambil jalur kot kubur. Tapi saya tak ada takut masa tu. Tapi tunggu di masjid, kadang-kadang Tok bila lambat, saya bang cara budak-budak, jah 2, jah 3. Alhamdulillah sampai ketua. Maksudnya yalah, bukan saya tahu saya nak jadi apa dulu kan, tapi semayang tu lah. Jah 3, dah jah 2, jah 3, jah 4, dah kita semayang bagi cukup. Tambah anak-anak kita, dah jah 1, 2, 3, 4, 5. Subuh kalau main semayang, insyaAllah lah, tentu Zuhur, Asar, Maghrib, dia semayang lah. Kalau dia tak berjemaah pun dia solat lah. Dan ini galakkan kita, mudah-mudahan sesiapa yang menyumbang juga mendapat pahala menggalakkan anak-anak ni. So kita buka tabung rezeki subuh jemaah junior ni. Siapa yang nak bagi duit RM1 lah. Kalau tak RM1 pun berbuah habis lah. Kita tahu ada tempat boleh tukar bagi jadi RM1. Jadi tuan-tuan bubuh, kalau tuan-tuan bubuh RM30, bolehlah 10 hari untuk 3 orang, 10 orang. Dan malam ni mungkin setiausaha masjid Saudara Faiz akan buat penerangan sikit sebelum kita potong. Ni saja gimmick saja. Buat penerangan sikit macam mana rancangan kita ni, dan tuan-tuan dengar supaya sama-sama kita dapat manfaat daripada program ini, insyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sidang hadirin hadirat yang dikasihi sekalian, pada malam ini insyaAllah kita akan berlangsung majlis pelancaran program rezeki subuh jemaah junior peringkat Masjid Alwi. Untuk maklumat sidang hadirin sekalian, program rezeki subuh jemaah junior Masjid Alwi bertujuan untuk menggalakkan kanak-kanak datang menunaikan solat subuh di Masjid Alwi. Para hadirin yang berhasrat untuk menyumbang buat anak-anak kita untuk menjalankan misi ini, dipohon untuk membuat demikian menerusi tabung di bahagian harapan ini, insyaAllah. Selepas ini kita akan letakkan di depan laluan utama masuk ke masjid. Tanpa melengahkan masa, majlis dengan ini dijemput serta mempersilakan Sahibu Sama Profesor Madia Dato' Arif Perkasa Dr. Muhammad Asri Zainal Abidin, Mufti Negeri Perlis Bangkak Menerusi Masjid Alwi Kanga untuk ke depan bagi sesi gimmick pelancaran program rezeki subuh jemaah junior Masjid Alwi. Majlis dengan ini mempersilakan. Terima kasih, Mai. Saya bersama Profesor Madia diminta untuk dekat berada di depan. Sekarang dijemput anak-anak jemaah junior Masjid Alwi dari Pangsa Puri Sena untuk tampil menerima satu hati berupa insentif galakan solat subuh berjemaah di Masjid Alwi. Majlis dengan ini mempersilakan. Kami dapat Aisyah. Amalan ni special. Aisyah pun dapat.
Maka dengan sempurna majlis penyampaian sebentar tadi, maka berakhirlah sesi pelajaran pada malam ini. InsyaAllah selepas salat Isyak berjemaah, para hadirin dijemput ke kanopi utama masjid untuk sesi jamuan Aidilfitri.